Duduk diam-diam. Nonton. Ini siapa pula? Badan ni. Gambar kelas dulu. Dia mesti ada penonton. Ada penonton cilik. Ha. Cilik. Cilik. Penonton cilik. Duduklah sini. Nak nangis mana pula? Abang dia duduk. Cepat ambil gambar. Tak duduk elok-elok. Abang duduk elok-elok. Duduk diam-diam. Duduk diam-diam. Duduk. Okey. Sit. Mana tadi? Janganlah tolak dia. Okey. Dia nak duduk kat abang tu. Allah, lalu. Apa? Abang. Apa tu? Okey lah. Tak nak duduk macam tu. Sini. Duduk. Sini. Ya, itu. Okey, boleh ke? InsyaAllah. Ha? Kakak. Walaupun tu kita termasuk lagi. Okey, insyaAllah boleh noh. Okey, baik, kita mula dengan Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk bertemu. Alhamdulillah kita terpaksa tangguh program semalam. Kita nak buat tapi Allah izin tak berapa sihat sangat. Jadi mungkin keletihan sikit. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita menyambung perbincangan kita di dalam tajuk apabila musuh mengelilingi kita, dan kemudian apakah dia mengenali musuh-musuh atau mengenali golongan yang menentang ataupun yang memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, yang pertama sekali kita sama-sama kita mentajdidkan syahadah kita, sama-sama kita membaca syahadah bersama-sama dalam rangka untuk kita menjadikan majlis kita ini sebagai majlis yang penuh dengan keimanan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Kita izin minum sikit. Suara pecah. Bismillah. Bismillah. Baik, alhamdulillah kita syukur pada Allah Taala diberikan kekuatan kepada kita untuk bersama-sama. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah. Dan alhamdulillah pada hari ini saya berada di Kelantan, di rumah Abang Zul kita bersama dengan ibunya dan juga keluarganya, anak-anak ramai ni. Jadi insya-Allah sekali-sekali kita dengar suara baby semua tu kan, jangan terkejutlah, ni bukan di rumah di KL, ini rumah di Kelantan, insya-Allah. Jadi kita alhamdulillah pada
Hari ini baru menghabisi satu program tamrin satu dan dua khas yang kita buat untuk sahabat-sahabat dan sahabat kita di Kelantan. Alhamdulillah telah pun tamat program tadi, petang tadi, dan insya-Allah pada malam ni kita ambil manfaatlah masa yang ada ini untuk kita menyambung perbincangan kita. Baik. Tuan-tuan dan puan minta Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh memang pada hari ini kita merasai amat sangatlah bagaimana keadaan yang ada di seluruh dunia ini, terutama yang ada di Malaysia ni, di negara kita ini, bagaimana keadaan yang pelbagai. Kalau di setengah tempat bukan sahaja mereka berhadapan dengan orang Islam, berhadapan dengan bencana alam, mereka juga berhadapan dengan musuh-musuh yang mengepung. Kalau di Yaman masih lagi ada peperangan, di Syria masih lagi setengah tempat tak aman lagi. Begitu juga di Palestin. Kita mendengar macam-macam lah perkara yang berlaku. Jadi insya-Allah pada malam ini kita ingin sama-sama meninjau untuk kajian kita, untuk satu perbincangan kita berkenaan dengan suasana-suasana di akhir zaman. Di akhir zaman ini apabila musuh ataupun apabila tentera-tentera Al-Masih Dajjal menguasai kehidupan orang beriman. Jadi maka kita akan dikelilingi oleh ujian yang pelbagai. Ujian yang berbagai-bagai yang akan menyentuh semua aspek. Jadi mereka menyerang umat Islam dengan keadaan yang secara langsung, iaitu mereka menjadikan umat Islam sebagai sasaran. Dan kita melihat pada hari ini banyaklah perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan kita, dan insya-Allah pada malam ni kita akan berbincang salah satu daripada tajuk apa yang digambarkan sebagai golongan-golongan yang akan memusuhi umat Islam ataupun yang akan mengganggu umat Islam, yang akan menjadi musuh kepada umat Islam, insya-Allah. Jadi sebelum itu mari sama-sama kita melihat satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala, suratul Ankabut ayat 1 sehingga 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allah alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sadaqallahul azim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita satu kenyataan yang tegas, iaitu apa kata Allah tadi, Alif lam mim ahasiban nas an yatraku an yaqulu amanna. Dan maknanya Allah gambarkan, apakah kamu mengira, manusia itu mengira bahawa mereka ni akan dibiarkan sahaja untuk dia mengaku bahawa kami telah beriman. Cakap kami beriman, sedangkan mereka tidak lagi diuji. Wahum la yuftanun. Jadi sinilah Allah gambarkan kepada kita, walaqad fatanna allazina min qablihim, dan sesungguhnya Allah ataupun kami telah menguji orang-orang yang sebelum kita ini dengan ujian-ujian. Mereka telah diuji dengan ujian-ujian, yang mana dengan ujian itu Allah Subhanahu Wa Taala akan menyatakan, membuktikan, menunjukkan orang-orang yang benar-benar beriman dan juga orang-orang yang berdusta. Jadi ini kita lihat bagaimana apabila kita berada dalam keadaan beriman, pasti kita diuji. Allah akan uji kita. Kenapa Allah uji kita? Kerana Allah nak menyatakan kepada kita, Allah tahu kita beriman ke, kita tak beriman ke, kita munafik ke, kita betul-betul kufur ke, wa'iyazbillah min zalik. Tetapi Allah nak membuktikan pada kita sebenarnya bahawa apa yang berlaku pada kita itu benar-benar orang itu beriman ataupun tidak beriman. Dalam hadis yang lain, Nabi gambarkan kepada kita, orang yang paling asyaddun nas bala, mereka yang paling dahsyat sekali, yang paling teruk sekali, paling berat sekali mendapat bala, itu mendapat ujian Allah SWT, al-anbiya, iaitu para nabi, para nabi. Dan kemudian yang paling baik selepasnya, dan kemudian yang paling baik selepasnya. Jadi itulah Allah gambarkan kepada Rasulullah SAW, bagaimana orang yang paling teruk sekali diuji ialah para rasul. Jadi para nabi, para rasul ni orang yang paling Allah sayang, tapi paling kuat Allah uji. Paling kuat Allah uji. Jadi sebab itulah kita bila diberikan ujian oleh Allah, jangan kita risau, jangan kita takut, jangan kita sedih. Jangan kita rasa bimbang, gelisah, gundah, gulana.
Allah uji kita apa-apa pun tak kira lah. Kesihatan kadang-kadang. Allah uji kita dengan keuangan. Mungkin tak ada kerja, kena buang kerja. Ataupun kita berniaga tak jadi, muflis, bankrupt. Atau Allah uji kita dengan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak pula derhaka kat kita. Kadang anak-anak pula buat masalah-masalah pada kita. Ya Allah uji dengan berbagai perkara dalam hidup kita ni. Semua ujian itu sebenarnya menandakan tahap keimanan kita. Kalau diuji dengan ujian yang berat, yang besar, maka maknanya besarlah iman kita di sisi Allah. Maka kita kena seronok dan suka. Sebab orang yang tidak diuji, yang dibagi kesenangan, disibukkan dengan kesenangan. Hidup dia sibuk dan senang. Senang aja makan, minum, bersana ke sini. Tidak ada apa-apa kesusahan. Maka itu tandanya Allah biarkan dia. Ya Allah membiarkan dia. Jadi kita nak kena tengok kalau kita hari ini hidup dalam kesenangan, kita bimbang Allah biarkan kita. Sebab itu digambarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, bagaimana apabila negara Islam telah ditegakkan di Madinah, kemudian satu ketika dia telah dilantik, diamanahkan sebagai khalifah Amirul Mukminin, maka keadaan pada masa itu agak aman berbanding dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbanding dengan zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi keadaan tenang, rehat, tak banding dengan dulu dikejar, terpaksa hijrah, terpaksa di boykot macam-macam. Jadi tiba-tiba zaman Umar bin Khattab lebih aman berbanding zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata, ya Allah, engkau dah lupakan kami ke, ya Allah, engkau dah lupakan kami ke, ya Allah. Menangis dia. Kenapa dia menangis? Seolah-olah Allah lupakan dia, bagi mudah, semua mudah. Maka dia kata, Allah lupakan aku ke, macam itu. Jadi sahabat-sahabat dahulu, mereka melihat ujian, kesusahan, ancaman, itu bukan sesuatu yang menandakan Allah tak suka dia. Tak. Tapi tanda Allah nak tingkatkan lagi iman dia, Allah nak bagi pahala dia, Allah nak ganjarkan lagi kesusahan tadi dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Sebab itu Nabi gambarkan, siapa yang berhadapan dengan kesusahan, sebutlah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua itu daripada Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Kemudian doa pada Allah, Allahumma ajirni fi musibah. Ya Allah, ganjarkanlah aku daripada musibah ni. Bagilah aku pahala, ya Allah. Aku sabar ni, ya Allah. Berilah aku pahala, ya Allah. Wa khluf li khairan minha. Dan ya Allah, gantikanlah aku dengannya sesuatu yang lebih baik dengan ujian tadi. Kita kehilangan rumah, ada orang rumah terbakar habis, satu rumah habis. Ada orang hilang, dicuri. Hartanya hilang, duitnya hilang, dicuri. Ada orang pula dirompak, bukan saja dicuri, dipukul pula, cedera. Ada orang aksiden pula. Ada orang dalam keadaan susah, anaknya hilang dan berbagai-bagai ujian. Maka setiap ujian yang datang pada kita, kita minta, ya Allah, gantikanlah, ya Allah, dengan sesuatu yang lebih baik. Kita minta pada Allah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membaca doa ini ketika berhadapan dengan ujian, maka Allah pasti gantikan sesuatu yang lebih baik. Ini janji Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujian ni satu nikmat sebenarnya. Ujian ni satu nikmat, satu yang sebenarnya memberikan kebaikan kepada orang yang beriman. Syaratnya dia beriman. Syaratnya dia boleh hubung kepada Allah. Syaratnya dia boleh bersabar. Syaratnya dia redha. Lagi tinggi lagi daripada sabar, redha. Allah bagi apa? Redha. Raditu billahi rabba. Ya Allah, aku redha engkau sebagai Tuhan aku. Raditu billahi rabba. Ya Allah, aku redha engkau sebagai Tuhan aku. Jadi bila kita susah tu, kita rasa macam kita kata susah sangat, kita cakap ya Allah, aku redha engkau sebagai Tuhan aku, ya Allah. Ini doa Nabi Allah Ayub alaihissalam kan, bila dah semua ujian, dah sampai peringkat isterinya meninggalkan dia, dah terbaring, tak boleh nak buat apa dah. Dah sakit, dia satu badan sakit, tak boleh gerak apa, anaknya meninggal dunia, hartanya habis terbakar, dirampas dan sebagainya. Akhirnya sampai peringkat tinggal dia dengan isteri dia pula keluar. Dan kemudian dia tinggal seorang-seorang dalam keadaan dia sakit, tubuh badannya sakit. Apa yang diminta? Ini lebih kurang maksud yang diminta kan. Kata Allah firman dalam surah, dalam Quran gambarkan. Dia bukan kata ya Allah, gantilah aku, sihatkan aku. Dia tak minta, dia malu nak minta ke Allah. Malu nak minta pada Allah kesihatan, anak-anak balik sebagainya. Dia kata, ya Allah, sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui keadaan aku. Ya Allah, Engkau lah yang maha pengasih, maha penyayang. Itu doa dia. Dia tak minta, ya Allah bagi aku kesihatan, ya Allah berikan akulah harta semula, sihatkan aku dan sebagainya. Tak, dia minta, ya Allah Engkau tahu aku sakit. Maknanya Engkau, ya Allah Engkau tahu keadaan aku, ya Allah.
maka engkaulah Ar-Rahman, Ar-Rahim, engkaulah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi doa ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Halus, Al-Latif dalam memberi ujian, menggambarkan kepada kita bagaimana Ayub berjaya mengatasi ujian tadi. Maka dia naik lagi dia punya kita kata tingkatan dia punya kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah kita nak sebut kat sini, tidak ada satu ujian pun yang datang kepada kita, kesusahan, kesakitan, ketakutan, kesedihan, tidak ada satu pun perkara yang datang kepada kita melainkan semua tu Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan suatu kebaikan. Al-Latif, halusnya satu kebaikan, sehingga kan orang yang mendapat ujian dia sabar, dia redha. Bila Allah uji, tak boleh cakap apa dah, dia kata apa, raditu billahi rabba, raditu billahi rabba. Tengok kaki dia sakit, tengok tangan dia sakit, tengok keluarga dia hilang, tengok anaknya hilang, tengok gambar anak menangis, anak hilang kena colek, tengok sebagainya kesusahan, dia kata raditu billahi rabba, ya Allah, aku redha Engkau sebagai Tuhan aku, ya Allah, aku redha Engkau sebagai Tuhan aku. Jadi bila dia menyebut perkara itu dengan sepenuh hati dia, maka pada masa itulah Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan segala yang hilang dengan kebaikan yang luar biasa. Sebab redha, sebab tu digambarkan oleh Allah dalam ayat Quran, wa ridwanu minallahi akbar. Dan keredaan Allah itulah yang paling besar. Paling besar sekali, lebih hebat, lebih besar daripada segala apa yang ada dalam kehidupan kita ni di dunia dan di akhirat. Wa ridwanu minallahi akbar, dzalika huwal fawzul azim. Yang demikian itulah kejayaan yang paling agung. Kejayaan yang paling agung yang boleh dicapai oleh hamba Allah tadi, mendapat redha dia. Jadi sebab itulah bila Allah bagi kita baik, kita syukur, kita redha, kita sebut raditu billahi rabbah. Bila Allah bagi kita sakit, susah, ancaman, fitnah, sedih, berbagai perkara yang kita rasa susah kat kita, maka kita sebut juga sabar, kita sebut raditu billahi rabbah, maka Allah akan anugerahkan kepada kita keredaan dia. Ini mahal ni. Orang beriman lagi hebat cubaannya, lebih kuat lagi. Jadi sebab tu Rasul SAW menggambarkan kepada kita, menyatakan kepada para mukminin, orang yang beriman, para duat, orang yang mengajak manusia kepada Allah, para mujahidin, orang yang berjuang pada jalan Allah itu, Nabi katakan akan berhadapan dengan 5 perkara yang menghalang mereka, 5 golongan yang akan menghalang mereka. Yang pertama sekali ialah orang mukmin yang dengki. Orang beriman sama macam dia juga, tapi dengki pada dia. Dan orang munafik yang benci. Orang munafik tapi benci. Nampak Islam luarnya ada kopiah, ada janggut, nampak cakapnya Islam dengan Qurannya, dengan hadisnya, tapi rupanya hatinya benci sangat dengan orang beriman. Yang ketiga, orang kafir yang memeranginya, orang kafir yang memusuhinya, iaitu orang kafir yang akan sentiasa merancang cara dalam, cara luar, cara yang tersembunyi, cara yang kelihatan, cara langsung, maka dia nak perang orang beriman. Jadi kita lihat di sini, nombor 3, nombor 4, syaitan. Syaitan pula yang akan menyesatkan. Syaitan ni duk bisik kat kita, selalu duk bisik kat kita, kita tak perasan. Ada lintasan, kadang-kadang lintasan dia suruh kita buat benda tak elok, lintasan. Kita tak perasan, kita ingat itu kita cakap dah, hak buruk tu semua syaitan yang sebut. Sebab tu kita kena, bila ada lintasan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, timbul was-was. Macam tadi ada seorang tanya, macam mana nak hadapi was-was? Was-was ni daripada syaitan, dia bisik, ni rakaat kedua ke rakaat ketiga, tak ingat semayang tu kan. Was-was. Jadi sampai peringkat kita tak ingat solat berapa rakaat. Ataupun kita nak semayang dah niat ke belum niat, dah ambil semayang ke belum, tak ingat, contoh. Jadi semua was-was. Kemudian yang akhir 5, yang nafsu, yang bertarung, yang sering nak kalahkan kita. Ni hadis yang diriwayatkan, ditakhrijkan oleh Abu Bakar Ibn Lal, dan hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi daripada hadis ini menggambarkan kepada kita, kita akan berhadapan dengan halangan dan rintangan memusuh kita. Dan yang lebih hebat, bila dalam keadaan musuh Islam mengelilingi kita, kita berhadapan dengan 5 perkara ni. Jadi malam ni kita nak tengok bagaimana, kalau biasa-biasa tak apa, ini musuh kontrol kita. Musuh kontrol kita. Orang kafir yang memerangi Islam tu, dia kontrol kita, dia keliling kita. Sistem yang memerangi Islam kontrol kita. Ini yang susah ni.
Sebab tu Nabi gambarkan kepada para sahabat dia. Satu ketika duduk diam-diam sama-sama sahabat-sahabat semua duduk keliling Nabi sallallahu. Kan Nabi kata aku rindu dengan saudara-saudara aku. Nabi kata aku rindu dengan saudara aku sebab suara Nabi sebab sedih. Aku rindulah dengan saudara aku. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kamilah saudaramu ya Rasulullah. Duduk depan Nabi semua ramai-ramai ni. Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, Osman, ada Abu Hurairah, semua pakai ada belaka. Tapi kata Nabi, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Maka Nabi kata, bukan. Kamu bukan saudara aku. Kamu ashabi, kamu sahabat aku. Jadi sahabat dengan saudara ni lain. Jadi saudara ni siapa ya Rasulullah? Sahabat tanya, siapa pula saudara engkau ni ya Rasulullah? Ingat saudara kita macam kat kampung tu. Macam dekat Mekah tu, saudara-saudara dia tu. Dan Nabi gambarkan, saudara itu al-ikhwani. Dia kata, saudara aku itu ialah mereka yang hidup pada zaman aku dah tak ada. Nabi dah wafat. Nabi dah tinggalkan sahabat-sahabat dia, kita orang Islam tadi dah tinggal, dah tak ada. Maka mereka lahir, mereka hidup dalam suasana aku dah tak ada, aku dah wafat. Tapi mereka yakin dengan Allah, yakin dengan Quran, yakin dengan hadis-hadis. Apa yang aku cakap, mereka ikut, mereka buat apa yang aku suruh. Sehingga mereka berhadapan dengan kesusahan, mereka berhadapan dengan ujian. Ada di kalangan mereka kena tangkap, ada di kalangan mereka kena seksa, ada di kalangan mereka kena halau, kena boikot, ada di kalangan mereka kena bunuh. Maka aku rindu nak jumpa mereka. Maka sahabat-sahabat pun dia rupanya ada orang lain yang Rasulullah sayang selain daripada sahabat-sahabat yang ada. Maka Rasulullah berkata, sesungguhnya ganjaran mereka di sisi Allah 50 kali ganda daripada kamu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah 50 kali ganda sama-sama mereka yang beramal dengan tak beramal, yang berjuang dengan tak berjuang? Maka Nabi gambarkan, tidak. 50 kali ganda daripada kamu, sahabat-sahabat. Sebab kamu, aku ada dengan kamu. Tapi mereka, aku dah tak ada. Nabi pun sebab. Sahabat-sahabat pun sebab. Makin-makin rupa-rupanya ada orang-orang beriman yang saleh, yang ada di masa depan. Jadi Nabi cakap berkenaan dengan orang yang beriman, mudah-mudahan kita termasuklah. Jadi kenapa Rasulullah sedih? Sebab mereka berhadapan dengan kesusahan, mereka berhadapan dengan kepayahan, ujian, fitnah dalam keadaan Nabi tak ada. Kalau dulu sahabat-sahabat susah, adalah masalah-masalah, adalah perbezaan pandangan sebagainya, Nabi ada boleh jadi hakim, Nabi ada boleh bagi nasihat. Sekarang tak ada dah. Apa lagi di akhir zaman, masa tu ulama-ulama yang soleh, pakat-pakat semuanya meninggalkan kita. Allah ambil ilmu di akhir zaman dengan Allah mematikan para ulama. Ulama soleh-soleh, ulama yang wara', yang bertakwa, ulama yang menjaga hubungan dengan Allah, Allah ambil. Jadi kita hari ni ulama dah tak ramai. Yang tu seorang baru-baru ni Surqadawi meninggal dunia. Pak Sumit pun dah tinggalkan kita. Dulu kalau ada apa-apa jumpa Pak Sumit. Lah ni dah tak boleh dah. Dulu apa-apa tengok apa Yusuf Qaradawi nak bagi fatwa, lah dah tak ada dah. Jadi ramai ulama-ulama kan, Habib ke, ulama-ulama besar ramai yang telah meninggalkan kita. Maka dalam keadaan begitu kita berhadapan dengan kesusahan-kesusahan. Maka Nabi telah memberikan kepada kita panduan-panduannya. Dia kata orang beriman, orang yang nak berjuang perjalanan Allah, orang yang nak menjadi para duat yang menyuruh manusia kepada Allah, maka dia akan berhadapan dengan 5 golongan ni, 5 perkara ni yang akan menjadikan kita ni menjadi ujian kepada kita. Yang pertama sekali ialah orang mukmin yang dengki. Ini kita nak tengok pada hari ini, mungkin tengok orang mukmin yang dengki. Dia beriman. Dia Islam, dia beriman. Tapi dalam hatinya ada hasad. Dalam hatinya ada satu perasaan, satu penyakit yang amat berbahaya. Ini penyakit hasad. Jadi kita jangan tengok orang lain malam ni, tengok diri kita dulu. Ada tak dalam diri kita ni hasad tadi tu? Dengki tadi tu. Ada tak? Kalau ada, sebenarnya kita ada satu penyakit yang berbahaya. Walaupun kita beriman. Sembahyang tak tinggal, bangun malam lagi, baca Quran, pergi umrah, pergi haji. Sedekah sana, sedekah sini, buat korban lagi. Macam-macam kita buat. Tapi rupa-rupanya dalam hati kita ada satu perasaan hasad. Kita dengki. Kita rasa iri hati. Kita rasa satu perasaan, kita kata, iradatul syar. Iradatul syar, kita ada satu perasaan, satu kehendak supaya orang lain tu yang kita dengki tu berlaku kejahatan padanya, berlaku keburukan padanya. Tengok jadi padahal dia orang baik, orang beriman. Tengok dia, mata kita, hati kita panas,
Kita kata apa? Ya Allah, matikan dia. Ya Allah, bagi dia aksiden. Hati kita ada satu perasaan, iradatul syar. Ini dosa. Ini penyakit hati. Satu rasa, satu kehendak keburukan berlaku pada saudara kita. Padahal dia bukan apa-apa pun. Mungkin kita tengok dia, kan, orang lain semua sanjung dia, orang lain semua ambil dia jadi ketua, orang lain semua jadikan dia sebagai rujukan, orang lain semua suka kat dia. Dekat kita mungkin orang tak suka macam dia. Kalau dia bagi ceramah tu, kan, 1000 dengar. Kalau kita 10 orang pun tak sampai. Kita tengok dengki kat dia. Kalau dia itu bercakap, kalau itu buat kerja, usaha berjaya aja, kita buat satu pun tak berjaya, dengki pada dia. Kalau dia baca Quran, sedap. Kita baca Quran, orang tak nak dengar, dengki kat dia. Jadi apabila ada dalam hati kita ni satu perasaan hasad, satu perasaan dengki, kita melihat mukmin, dia beriman, dia orang baik, tapi hati kita terasa tak sedap. Kenapa? Sebab dia lebih baik daripada kita, maka kita dengki dengan dia. Dan dalam perasaan hati kita ni ada satu perasaan, kita rasa kalau boleh biar dia matilah, macam itu. Kalau boleh biar dia cedera lah, biar mendapat keburukan. Ini dengki. Kita jangan tengok orang lain, tengok diri kita. Malam nak tengok diri kita ni. Kalau ada kita berdengki dengan sahabat kita, saudara kita, maka wajib kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana hasad itu, dengki itu akan menghapuskan iman kita. Dia akan menghapuskan amalan kita. Nabi kata apa? Dia akan bakar amalan kita. Bagaimana kayu api yang kering dibakar oleh api yang membara. Jadi kita tengok yang pertama sekali, rupanya musuh kepada pejuang-pejuang Islam, musuh kepada para mujahidin, musuh kepada para du'at ilallah, para pendakwah kepada Allah tadi, musuh kepada para mukminin adalah orang mukmin sendiri tetapi yang dengki. Maka di sinilah Nabi menggambarkan dalam satu hadisnya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi bagi panduan kat kita. Kan? Penyakit umat sebelum kamu. Ini penyakit. Penyakit ni lebih teruk daripada coronavirus, lebih teruk daripada AIDS, HIV, lebih teruk daripada jantung, lebih teruk. Penyakit umat sebelum kamu yang telah menular kepada kamu, dah sampai kat kamu, iaitu hasad, dengki dan permusuhan. Timbul satu perasaan rasa dengki. Kenapa aku tak dapat? Kenapa aku tak jadi? Kenapa benda ni tak ada pada aku, ada pada dia? Hasad, dengki dan kemudian permusuhan. Rasa bermusuh dengan sahabat kita sendiri. Berasa bermusuh dengan para mukminun. Orang yang beriman kita nampak musuh. Maka inilah kata Rasulullah SAW, permusuhan itu adalah pengikis atau pencukur. Dari musuh pada orang beriman. Kita tengok orang beriman, tengok orang baik, kita rasa dengki kat dia, kita rasa dia musuh kita. Tak boleh ni. Kompetitor ni dekat YouTube, dia 100,000 lebih. Aku baru 90,000, tak sampai 100,000. Nampak macam itu. Jadi kata Nabi, permusuhan itu bila kita bermusuh saja dengan orang beriman, maka permusuhan itu adalah pengikis, pencukur. Maka kata Nabi, yang bukanlah aku maksudkan mencukur rambut, tetapi yang akan mengikis agama. Jadi rupanya hasad, dengki itu akan mengikis agama kita. Wa'iyazbillah min zalik. Ini bahayanya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW, ini riwayat Imam Baihaqi. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan, bencana melepaskan 2 ekor serigala lapar dalam kandang kambing tidak lebih besar daripada bencana yang menimpa kepada orang yang berpegangan agama, orang yang beragama Islam, yang ada agama, yang Muslim, dengan sifat sarakahnya, sifat tamaknya kepada harta dan hasad, dengki. Di tamak dan hasad ni sama je, lebih kurang. Nabi kata, kan, benda yang akan membawa bahaya kepada dia. Lebih bahaya daripada lepaskan serigala ke dalam kandang kambing. Dia habis baham semua. Hak ni lebih daripada teruk. Sesungguhnya sifat hasad, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan memakan segala kebaikan seperti api yang menjilat kayu yang kering. Jadi kita lihat bagaimana kita hari ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, bagaimana Allah gambarkan melalui Rasulullah SAW, hasad ni bahaya sangat. Bahaya sangat. Apa maksud hasad ni? Kita tengok sahabat kita, kita tengok saudara kita tengok orang beriman, kita rasa tak patut. Kita rasa kita macam teruk dia, benci kat dia. Tak suka dengan dia. Padahal dia orang beriman. Padahal dia orang Islam. Itu kalau sesama ustaz-ustaz ni pun banyak ni sekarang ni.
Ustaz pun banyak je. Kan? Akibatnya, dia pun buat satu YouTube, khas nak cerita pasal keburukan ustaz yang lagi satu. Ni jangan tulislah pula nama ustaz apa kat situ tu. Saya cuma cakap contoh. Satgi ada yang tulis ustaz A, ustaz B, ustaz C, jangan. Kita tak nak cakap orang. Takut kita cakap orang, kita yang kena. Nabi gambarkan kepada kita, siapa yang mengatakan pada orang beriman, wahai sesat, dia tuduh sesat, maka kata Nabi, sekiranya dia tak sesat, sesat akan patah balik ke dia. Siapa yang kata pada orang beriman, wahai kafir, panggil kafir kat dia, tuduh dia kafir, maka kata Nabi, kalau dia tidak kafir di sisi Allah, maka kafir akan patah balik kepada orang yang cakap tadi. Itu bahaya tu. Jangan tulis nama siapa-siapa pun kat sini. Sekejap lagi orang tak ada apa, kita kena pula. Itu patah balik kan, patah balik doa tu. Jadi sebab tu di sini kita lihat para duat, mereka yang ingin mengajak perjalanan Allah, mereka yang ingin menjadi al-mahdiyin, mereka yang ingin menjadi orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mungkin yang mendapat sambutan, yang mungkin cergas orangnya, mungkin mula mahsyur, buka YouTube, orang tengok ramai agaknya, yang berbakat, orang yang ada kebaikan, maka sentiasa terdedah dengan cacian lidah, dengan cacian-cacian yang datang daripada orang yang hasad, dengan tipu daya orang yang dengki. Jadi kalau kita ni dah mula dikenali orang, maka orang akan tengok kita, dia macam bagus ya. Kita kata macam bagus dia tu, padahal tak ada apa pun, kita pula dengki kat dia. Jadi kita bimbang, perasaan dengki itu akan ada dalam jiwa kita walaupun kita semayang. Nabi kata walaupun semayang, puasa, walaupun bangun malam, walaupun beriman, tetapi bila dengki itu ada, dia akan menghancurkan, merosakkan, memakan amalan-amalan kita. Maka dengki itu akan menyebabkan kita hilang amalan kita. Pergi balik ke jumpa Allah besok di yaumul mahsyar, di yaumul hisab, hari kita dihisab, tengok-tengok satu amalan pun tak ada. Apa amalan kita? Oh, saya berjihad perjalanan Allah, ya Allah, aku pergi haji 1000 kali dah. Maknanya aku dah pergi banyak kali, umrah banyak kali dah. Umur panjang. Kan? Pergi macam-macam amal, tiba-tiba tengok-tengok tak ada amalan, rupanya dah dimakan oleh hasad tadi, dengki tadi. Jadi sebab tu orang yang hasad, kata Ibnu Mu'taz, dia kata orang yang hasad akan marah kepada orang yang tak berdosa. Dia tak berdosa orang tu, tak pasal-pasal marah ya. Tak pasal-pasal marah, mentang-mentang lah dia rasa dia lebih baik, kan, dia marah. Dan bakhil terhadap sesuatu yang bukan kepunyaannya. Dia tengok orang tu ada sesuatu yang lebih daripada dia, dia rasa bakhil, seolah tu dia punya pula. Allah bagi nikmat kat dia, Allah bagi sesuatu yang baik pada dia, tak kira lah kekayaan ke, kesihatan ke, ketampanan ke, lebih handsome ke, lebih cantik ke, dia punya kehebatan dia lah. Maka tengok satu tu macam seolah benda tu dia punya, Allah rampas bagi ke dia, dia marah, dia bakhil dan sentiasa mencari dan meminta sesuatu yang tidak diperolehi, sentiasa dia minta benda-benda yang lain. Baik. Jadi Allah telah menyatakan kepada kita, kalau kita tahulah ada orang dengki pada kita, apa nak buat? Dari sudut ni apa yang Allah gambarkan. Yang pertama sekali, kan, kalau ada orang dengki dengan kita, kita tahu ada orang dengki dengan kita, tengok dia marah, tak tentu pasal. Tak pasal-pasal marah, hantar mesej macam-macam, cakap macam-macam, hina dia, kutuk kita sebagainya, padahal kita tak ada buat apa pun, tiba-tiba dia buat macam itu. Maka dalam hati kita minta ke Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu yang last sekali. Jadi Allah gambarkan kita, kalau kita tengok, Nabi kata apa? Kalau kamu nak tidur malam, kamu bangun malam, ataupun kamu bimbang, ketakutan, ada gangguan-gangguan jin, setan apa, sihir apa, baca surah Al-Alaq ini. Baca surah Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi rupanya bukan hanya untuk jin, setan sebagainya, untuk orang yang hasad. Kalau kita baca makna dengan yang last, ya Allah, aku berlindung daripada Tuhan yang menguasai subuh, kejahatan makhluk-makhluk, dari kejahatan malam yang gelap gelita, dan daripada kejahatan tukang-tukang sihir wanita yang menghembus pada bukhul-bukhul tali tadi. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah min syarri hasidin idza hasad, daripada orang yang hasad, yang dengki, dan apa yang dia dengki, apabila dia dengki. Kita dengar ada orang dengki kita aja,
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita baca. Sebab apa? Kita tak tahu dia boleh buat apa hasad ni. Hasad ni dia boleh buat macam-macam. Manusia ni sebab dengki tu dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa yang kita tak terfikir. Sebab itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam amat melarang kita untuk saling berhasad dengki sesama kita. Baginda benci dengan sifat ini. Siapa yang menimbulkan kebencian supaya orang benci kat seseorang, supaya orang tu marah kat seseorang, supaya orang tu menghina seseorang, benci pada orang tadi, Rasulullah marah. Jadi maknanya apa hukum hasad ni? Makruh ke? Sunat ke? Siapa yang berhasad dengki itulah haram. Haram berhasad dengki. Jadi hasad dengki ni bukan main-main. Bukan kita kata boleh tak apalah, tak ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Bukan. Nabi kata kita kena hapuskan sifat hasad dengki ini. Saya bacakan satu hadis yang lain, hadis Bukhari Muslim. Panjang hadis ni, saya baca maknalah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Berhati-hatilah kamu daripada sikap bersangka. Ini persangka. Orang cakap pergi kita, datang cakap benda buruk pada pasal orang lain. Ataupun kita tengok sahabat kita, tiba-tiba ada benda yang berlaku kat dia, kita nampak buruk kat dia. Nabi kata apa? Berhati-hati. Berwaspada dengan sifat prasangka. Sangka buruk ni. Sesungguhnya prasangka adalah kata-kata yang paling dusta. Jadi kata Nabi, siapa yang bersangka buruk, itu kata-kata yang paling dusta sekali. Jadi kadang-kadang sangka itu macam betul, tapi tak. Dusta. Maka Rasulullah mengharamkan sangka buruk. Sangka buruk ni tak boleh. Nabi kata apa? Sesungguhnya prasangka itu adalah kata-kata yang paling dusta. Maka janganlah kamu menghina, saling olok-mengolok. Kita menghina orang, merendahkan orang. Dia ni siapa? Dulu zaman masa sekolah-sekolah dulu kan. Dia mungkin ada kesalahan, kelemahan masa sekolah, kata 5, kata 4, dengan berapa kan. Kita panggil dengan gelaran-gelaran yang bodoh lah. Kita kata dia ni bodoh lah, bahlul lah kan. Jadi kita dah jumpa lagi sekali, umur dah 50-an, 40-an, 30-an, masih panggil dia bahlul lagi. Siapa ni? Si bahlul tu, kau tak kenal ke? Kita panggil dia. Jangan kamu saling olok-mengolok. Tak boleh. Olok-mengolok pun tak boleh. Kan? Jangan kamu saling intai-mengintai. Spy, menyepai. Menyepai pula. Spy. Spy. Kan? Kita intip-mengintip. Tengok apa kelemahan dia. Tengok apa kesalahan dia. Tengok apa benda yang buruk kat dia. Ataupun kamu mengatasi berlomba-lomba untuk menjatuhkan orang. Kalau berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, wasari'u ila maghfiratun, kita berlomba untuk mendapatkan keampunan Allah, berlomba nak dapat kebaikan, tak apa. Tapi kita berlomba-lomba nak jatuhkan dia. Kita nak duduk atas dia, dia jatuh. Nabi kata jangan buat. Jangan kamu dengki-mendengki, hasad-menghasad. Jangan. Nabi kata jangan. Ini nasihat Nabi ni. Kemudian jangan kamu benci-membenci. Benci pun tak boleh. Orang beriman ni tak boleh benci. Walau jahat macam mana pun, kita kata pada kita, dia ni tak betul. Jangan ada benci. Sebab dia ada iman. Sebab iman ni pada Allah tu, tanda Allah sayang pada dia. Walaupun imannya lemah. Kita nampak macam tak beriman lah, tapi ada iman lagi, masih Islam lagi, masih iman. Jangan benci. Nabi bagi amaran dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kamu, hatta yuhibbu li nafsih ma yuhibbu li anfusih. Sehinggalah minta maaf la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sehinggalah dia sayang kepada saudara dia macam mana dia sayang pada diri dia sendiri. Jadi bukan kata benci-membenci ataupun jebak-menjebak. Kita nak perangkap dia. Jangan. Ini hadis Nabi, hadis sahih ni, Bukhari Muslim. Kemudian jadilah kamu, kata Nabi, laksana hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maknanya apa? Kalau hari ni dalam hidup kita, siapa yang kita paling respect? Katalah kita respect pada pak saudara kita. Dia ni orang alim, qadi, mufti, semua dia. Baik belaka.
Respect kat dia. Nak cakap dengan dia pun kita tunduk, kita cakap lemah lembut, tak cakap kasar-kasar sebab kita respect, hormat dia. Maka kita jadilah sahabat-sahabat kita yang beriman tu. Tengok mereka dengan penuh penghormatan. Kenapa kita hormati dia? Kerana ada iman. Dia ada iman. Walaupun iman tu sikit sangat. Sebab ada iman tu. Iman tu lebih besar lagi daripada sangka buruk kita. Malah sangka buruk kita lebih buruk daripada perkataan yang bohong. Kita bercakap bohong, sangka buruk tu lebih buruk daripada apa-apa perkataan yang bohong. Ini Nabi sebut, hadis sahih, Bukhari Muslim, Imam Daud punya, Imam Tirmizi punya, diriwayatkan oleh Imam Malik. Maka kata Nabi lagi, jadilah kamu laksana hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kita dengan sahabat kita ni, dengan kawan-kawan mukmin ini, kita nak tengok balik dengan saudara kita, kita kan cakap baik, cakap lemah lembut dengan adik kita, dengan abang kita, dengan ayah kita, dengan ibu kita. Kita kena cakap buat yang sama dengan mereka. Dan dengan mak ayah kita, dengan ibu kita, dengan saudara kita pun sama. Kita kalau bercakap baik dengan sahabat-sahabat kita, dengan ustaz, cakapnya lemah lembut. Sama juga kita kena cakap dengan saudara-saudara kita, lemah lembut juga. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadilah kamu sebagai hamba Allah yang bersaudara sebagaimana yang telah diperintahkan kepada kamu. Seseorang muslim adalah saudara bagi seorang muslim yang lain. Janganlah ia menzalimi saudaranya. Jangan menzalimi, tak boleh. Dan kemudian janganlah dia membiarkan dia dizalimi. Kalau ada orang zalim kat saudara kita, kita kena protect dia, kena jaga dia. Tiba-tiba datang seorang cakap buruk-buruk pada kita tentang orang lain. Protect dia. Engkau ni cakap ni, engkau dengki kat dia ke? Kalau engkau dengki, hapuskanlah dengki tu. Cakap terus. Engkau cakap buruk kat sahabat aku ni, engkau ni dengki kat dia ke? Engkau dia hasad kat dia ke? Baru dia kata, betul. Kalau betul, maka dia jadi ngumpat. Kalau salah, maka jadi fitnah. Dua-dua tak boleh. Engkau cakap benda supaya tu, saudara aku tu nampak buruk pada aku. Kita kena protect sahabat kita tu. Baru kita beriman. Baru dikatakan sebagai beriman. Ini fitnah. Dan janganlah kamu membiarkan apabila dizalimi. Janganlah seorang saudara menghina saudaranya. Jangan kita hina saudara kita. Ada orang beriman, orang sahabat kita ni, dan kita tahu dia beriman, kita hina dia. Engkau tahu tak? Dia ni buat gini. Dia hina sahabat dia. Dia cakap dengan kita, dalam ngumpat dia, dalam fitnah dia. Maka kita kata dengan dia, engkau dengki dengan dia ke? Kenapa engkau hina dia? Jahat-jahat dia pun dia masih ada iman tak? Dia masih ada Islam tak? Ada Islam, ada iman. Dan ada Islam, ada iman, maknanya Allah protect dia. Jangan hina dia. Kita pertahankan sahabat kita. Mempertahankan sahabat kita itu tanda iman ada pada kita. Kalau kita makan ikut, ya, tambah lagi kita tak bertabayun dengan dia. Main terima aja. Kan? Cerita pasal seorang A, B, C. Aku pun geram juga dengan dia sebenarnya. Langsung putus, keluar daripada Telegram grup. Ini tak ada kaitan dengan siapa-siapa. Terus keluar daripada grup Telegram, grup WhatsApp. Keluar terus. Tak maulah aku dengan ni. Kan? Kata pula kata-kata negatif pada orang ni pula. Kan? Jadi ini tunjukkan iman kita. Saya tak cakap pasal KJ ni, ada orang sebut KJ kat sini. Sian KJ. KJ dia tak jadi menteri. Biarlah dia. Dulu masa dia menteri tak apalah. Ada orang cakap pasal dia. Pasal dia pemimpin lah. Dia tak ada pemimpin, dia tak ada YB, tak ada apa. Senator pun setakat ni tak dapat lagi. So insya-Allah biarkan dia. Biarkan dia. Janganlah kita hina sahabat kita. KJ itu masih lagi ada Islam. Walaupun Islam dan imannya ada orang pandang macam-macam, dia pernah kata saya ni anti-Christ, dia pernah cakap begitu. Saya tak apa, saya anti-Christ, dia kata macam itu. Tak apa, kita baik sangka dengan dia, dia masih Muslim. Jangan kutuk-kutuk dia. Kecuali dia nak jadi Perdana Menteri Malaysia. Masa tu baru orang cakap sebab dia baik tak baik. Itu tujuan lain. Tapi sekarang ni dah tak jadi dah. Zahid Hamidi punya nama pun keluar juga. Jangan panggil Zahid Komedi ke Zahid Hamidi ke Zahid apa. Jangan. Dia pun Islam juga. InsyaAllah kita doakan yang terbaik bagi sahabat kita. Jadi bukan kita tak boleh nak sebut. Kita jangan sebut benda-benda yang personal macam itu sehingga kan menyebabkan kecualilah ada kecualinya. Kecualinya kita nak mendedahkan sesuatu supaya orang tak pilih dia jadi ketua. Orang tak pilih jadi ketua tu lain, hak tu lain. Tu cerita lain. Baik. Jadi
Nabi menggambarkan kepada kita, jangan hina saudara kita, jangan biarkan dia dizalimi, apalagi kita menzalimi dia. Jangan kita bersangka pun tak boleh. Jangan bersangka buruk, kan? Takwa, at-taqwa ha huna. Maka Nabi tunjuk dekat dadanya. Takwa ha huna, takwa tu kat sini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang yang menghina, orang yang menzalimi, orang yang membiarkan sahabatnya dizalimi, orang yang bersangka-sangka buruk, orang yang dengki, itu semua orang yang diuji takwanya. Takwanya sedang diuji oleh Allah. Jadi kita pula ikut orang ngumpat, kita pun ikut mengumpat. Sedap pula tu, tambah lagi cili, tambah lagi asam, bagi ngumpat tu sedap dan cantik. Maka kita lebih-lebih lagi. Maka Nabi kata, janganlah, cukuplah bagi seorang Muslim, kata Nabi. Cukuplah bagi seorang Muslim dosanya itu apabila dia menghina saudaranya yang mukmin. Kita menghina itu dah cukuplah dosa, dah besar dah dosa itu. Maka Nabi kata, haram bagi seorang Muslim itu menceroboh kehormatan ataupun darah, nyawa, nama baik dan harta seorang Muslim yang lain. Maka Nabi kata apa? Haram bagi seorang Muslim, seorang mukmin itu menceroboh kehormatan, nyawa, nama baik, harta bagi seorang Muslim yang lain. Haram. Kita kata, saya ni tak tahu dosa saya apa, Ustaz. Kan, saya tak minum arak, saya tak buat A, B, C, benda-benda jahat. Rupanya kita dengki kat orang. Kita prasangka kat orang. Kita orang beriman, kita ngumpat orang beriman. Kita buruk-burukkan dia, kita rendah-rendahkan dia. Rupanya itu haram. Rupanya itu dosa, dan dosanya besar. Dia mengikis amalan kita. Dia mengikis amalan kita. Jadi sebab itulah kita lihat sini, kita lihat bagaimana ada jugalah dengki yang dibenarkan. Dengki yang macam mana dibenarkan? Dengki kita pada seorang yang beralim ilmu. Kita kata, kalaulah aku boleh jadi beralim macam dia, maka dengan sebab kita rasa hasad pada dengki tadi, maka kita pun belajar rajin-rajin, baca kitab banyak sebab kita nak jadi lebih baik daripada dia. Itu dibenarkan. Ataupun kita melihat orang beramal soleh baik, kita rasa, aku ni tak bestnya, dia boleh amal, aku tak boleh, aku rasa macam itu kan. Kita pun kata, aku nak beramal. Kita pun beramal. Lebih baik daripada dia, sedekah sebagainya, maka itu dibenarkan. Maknanya dengki itu tak kaitan dia. Kita tak kaitan, kita dengan kita baiki dia kita. Jadi sebab itulah dengki dan dendam ni sebenarnya adalah perkara yang akan membawa pada kejahatan yang lain. Kenapa dengki ni menjadi perkara yang penyakit yang akan memakan amalan kita? Macam api makan kayu yang kering tadi. Kenapa? Kerana dia akan menyebabkan kejahatan lain. Perkara yang buruk lain datang. Lepas dengki, ada benda lain pula datang. Maka digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Maidah ayat 27, ayat 30, apa firman Allah? Ceritakanlah kepada mereka kisah anak-anak Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka dia terima salah seorang daripada mereka, Habil. Dia terima korbannya. Kemudian tidak diterima daripada yang lain, itu Qabil. Maka berkata Qabil, aku pasti membunuh kamu, dengki dia. Kemudian sesungguhnya kalau kamu menggerakkan tanganmu kepada aku untuk membunuh aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tangan aku untuk membunuh kamu, kata Habil. Maka Habil kata, kalau kau nak bunuh aku takkan lawan. Aku takut kepada Allah. Tuhan Rabbul Alamin. Jadi ini antara apa yang Allah gambarkan berlaku kepada kesalahan yang pertama, dosa yang pertama yang besar, iaitu membunuh, datang daripada hasad, dengki. Nampak? Jadi hasad, dengki ni bukan main-main. Jadi orang yang berdengki itu dia buat macam-macam. Jadi kita tak boleh nak ikut. Jadi sebab itulah seterusnya sampai bagaimana digambarkan seseorang itu bila dengki, maka dia akan difitnah. Jadi kita hari ini berhati-hati. Kalau ada orang cerita pasal keburukan seseorang, orang biasa-biasa je, sama-sama kita, kan, ada benda kita buat tak jadi, kan, ada benda kita rancang tak berlaku macam mana dirancang, yang plan, maka kawan-kawan tu pun ceritalah, keburukan kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia tambah lagi dengan ulam-ulam,
Apa ulam dia? Kabar-kabar angin. Kabar-kabar angin jadi ulam dia, jadi sedap. Ditambah pula dengan cencaluk dan budunya, bagi sedap, dengan ditambah dengan kata-kata nista menghina di hadapan kita. Rupanya semua yang cakap tu terbit daripada dengki. Semua yang cakap tu terbit daripada orang yang sakit jiwanya, yang tidak mengendahkan lagi maruahnya. Bila cerita pasal keburukan orang, sebenarnya cerita pasal keburukan dia. Sebab tu satu ketika dulu ada orang pernah bertanya apa berlaku kat GPMC. Satu ketika dulu pernah ada orang berebut-kebut bagaimana. Pernah adalah seorang ni dibuat kesalahan besar, kesalahan ni cukup besar. Sehingga akhirnya terpaksalah syura mesyuarat yang ada tu mengeluarkan dia daripada GPMC. Maka adalah seorang sisi bertanya soalan dengan saya. Dia kata, "Ustaz, apa dia kesalahan orang sampai dibuang daripada GPMC?" Dia tanya dekat saya. Kan? Mengikut apa yang orang tu kata, ustaz begini, dia cakap kat saya, keburukan yang disebut. Jadi saya nak dengarlah apa ustaz punya respon. Ustaz cakap apa pada dia, apa keburukan orang ni, sampai dia dibuang oleh daripada GPMC, dituduh macam-macam dan sebagainya. Maka saya kata dengan dia, kan, kalau saya cakap pada kamu boleh buat apa? Kan, kamu boleh jaga, boleh proses apa? Tak boleh. Jadi sebenarnya kalau saya cakap dengan kamu, saya cuma mengumpat orang tu je. Saya sama macam dia. Dia duk ngumpat saya macam-macam, saya pun ngumpat dia macam-macam, samalah saya dengan dia. Minta maaf lah, saya tak pandai nak cakap pasal orang itu. Marah dia. Ini salah seorang sisi. Tak cakap sisi mana lah. Dia datang, dia marah. Ustaz gini. Ustaz dia sebut saya sendiri dia cakap. Kalau ikut hati memang nak letak telefon tu kan. Tapi dia rasa tak beradab lah, kita letak telefon, kita dengar lah dia caci. Akhirnya saya kata, dah cukup ke? Biar saya cakap. Kan, macam inilah. Kan, saya tak sampai hati saya nak cakap keburukan orang. Jadi macam inilah. Kalau saudara yakin dengan kebaikan, kita tengok yang baik saja, cukuplah. Kan. Dia pun marah kat saya, dia letak telefon. Kan, tak apalah. Lepas tu dia hantar mesej kat tempat lain, hantar mesej cakap macam-macam. Akhirnya dia keluar daripada sisi. Saya keluarlah daripada sisi ni. Dia kata, tak apalah. Ada orang kata, kenapa ustaz dia keluar daripada sisi? Saya kata, kan, dia yang keluar daripada sisi. Kita bukan keluarkan dia keluarkan sisi. Memang dia dah marah sangat. Tapi dia marah sebab saya tak cerita keburukan orang yang dimaksudkan tadi. Saya tak cerita. Saya kata kalau saya cerita keburukan, samalah saya macam orang tu. Tak naklah saya. Kan? Begitu lebih kurang. Jadi kalau ada orang menceritakan keburukan orang, kalau boleh jangan kita balas lah. Kecuali ada nak selesai benda. Kena ada benda nak selesai. Ada masalah tu boleh diselesaikan dengan orang tu, maka baru kita kena sebut lah. Sebut pun seadanya saja. Sekadarnya, bukan sebut semua-semua. Sekadar yang nak bagi pastikan orang tersebut betul-betul tidak melaksanakan kejahatan pada orang lain. Contohnya. Dia membahayakan orang itu lain. Itu lain. Jadi sebab itulah perasaan dengki dan khianat ini adalah merupakan perasaan yang akan menyebabkan banyak kumpulan jamaah berpecah belah. Jadi jamaah berpecah belah kerana antara manusia yang dengki dan yang khianat. Yang hatinya busuk dan membawa fitnah ke sana kemari. Dia cerita sana, bisik sini, sekejap pergi ke negeri sini, sekejap pergi ke negeri sana, sekejap pergi jumpa sisi sini, sekejap pergi jumpa sisi sana, tanpa rasa takut kepada Allah SWT, menceritakan keburukan saudaranya tanpa mengambil endah peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi sebut? Nabi bersabda, orang yang berhati dengki, yang menjadi batu api, beramal dengan yang karut-marut, bukan daripada umat aku, dan aku bukan ikutan mereka. Laisa minni. Nabi kata, bukan daripada kalangan aku, orang yang dengki, orang yang berhati dengki tadi, yang menjadi batu api, melaga-lagakan sesama mukmin, kan, merendah-rendahkan sesama mukmin, membuat satu yang karut-marut, benda yang sihir-sihir karut-marut, maka laisa minni. Nabi tak mengaku amat. Nampak? Bahayanya dengki ni sama macam sihir. Sama macam sihir. Nabi dah kategorikan sama macam sihir. Sama macam perkara yang karut-marut. Kenapa? Kerana dia boleh memecah belahkan jamaah. Dia boleh memecah belahkan jamaah. Nabi telah bersabda, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 58. Orang-orang yang menyakiti para mukmin, laki-laki dan perempuan,
wallazina yu'dunal mu'minina wal mu'minat, yang menyakitkan hati orang beriman, laki-laki dan perempuan. Dia buat fitnah, dia mengumpat dan sebagainya. Padahal orang beriman itu kan tidak berdosa, padahal tak ada apa-apa pun. Maka sesungguhnya pembawa fitnah tersebut telah memikul beban pendustaan dan dosa yang nyata. Dosa yang nyata. Maka orang yang fitnah tadi Allah gambarkan itu dosa yang nyata. Maka beban, Allah gambarkan beban pembohongan tadi. Ya, sebab itulah bencana hasad dengki ini, apabila dia berkobar, maka boleh mendorongkan orang-orang tadi yang dengki tadi melakukan berbagai kebohongan, berbagai perkara yang buruk, seperti api yang berkobar yang akan membakar daun-daun yang kering, daun yang basah tanpa kecuali. Jadi kita tengok pada hari ini bagaimana keadaan orang yang dengki tadi. Sebab tu mukmin yang dengki ni buat macam-macam fitnah, dia taburkan kata-kata bohong, dia mengutuk, dia mencela, dia menghina. Jadi inilah antara perkara-perkara yang berlaku kepada orang-orang yang berhasad dengki. Saya nak baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Ini hadis ni menakutkan kita. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW telah bersabda, riba itu ada 72 pintu. Isnani wa sab'un bab. Ada 72 pintu. Riba ni ada 72 pintu. Apa maksud riba ni? Apa dosa riba ni? Riba ni Allah isytihar perang. Allah isytihar perang untuk riba. Dan Nabi gambarkan riba ni ada 72 pintu. Yang mana paling kecil dosanya, kita boleh bayangkan dosa paling kecil. Paling kecil dosa riba itu melakukan hubungan jenis dengan ibu sendiri. Berzina dengan ibu sendiri itu paling kecil dosa riba. Itu paling kecil paling besar tu. Yang paling besar sekali, riba yang paling besar sekali ialah menghakis nama baik saudaranya. Dia bercakap, dia mengumpat, dia fitnah, dia buat macam-macam mesej, dia cakap macam-macam supaya nama baik sahabatnya itu, saudaranya itu terhakis, maka itu riba paling besar. Lebih besar daripada makan interest dalam bank kat mana tadi. Lebih besar daripada Along yang bagi ambil riba interest berapa ratus persen. Apa dia? Bila kita menghakis nama baik saudaranya tanpa hak. Jadi kita ingat, aku nak jadi al-mahdiin, aku nak berjuangkan Islam, aku nak berdakwah, tapi kita duk ngumpat orang, kita duk fitnah orang, kita cakap macam-macam pasal orang. Tanpa sedikit pun rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang Nabi gambarkan, riba paling kecil, dosanya itu sama seperti seorang itu berzina dengan ibunya. Dan riba paling besar ialah apabila seorang itu menghakis nama baik saudaranya. Itu riba paling besar tu. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani. Jadi Nabi gambarkan bagaimana riba itu cukup serius. Ya, sebab itulah tuan-tuan dan puan Allah, salah satu daripada perkara yang besar yang akan mengganggu perjuangan para duat, para dai ilallah, mengganggu para mujahidin yang berjuang pada jalan Allah, mengganggu orang yang beriman, iaitu mukmin yang dengki. Dan mukmin yang dengki ni, kita tengok orang, jangan tengok orang, tengok kita, ada tak kat kita. Kita buat muhasabah. Apa tandanya? Bila kita tengok orang beriman, tak kira siapa dia. Dia Islam, dia beriman. Tengok dia, kita nampak keburukan dia. Kita nampak kehinaan dia. Timbul kebencian dalam hati kita. Timbul sangka buruk pada kita. Maka itulah hasad dengki. Kita nak menjatuhkan dia. Kita nak menghakis nama baik dia. Kita nak memecah belahkan kita dengan orang-orang yang lain. Maka itu adalah dengki. Hasad dengki. Ketahuilah, hasad dengki itu adalah merupakan asbab paling utama, paling besar dosa yang pertama, iaitu membunuh saudaranya, Habil dan Qabil. Jadi kita dah sebut tadi macam-macam. InsyaAllah mudah-mudahan pada malam ni kita tahu ada orang yang dengki pada kita. Maka Nabi sebut tadi melalui firman Allah, bila kita tahu orang dengki kat kita,
kita bimbang dibuat satu keburukan, kita baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baca tu. Bila kita dengar orang dengki kita, mungkin dia buat apa-apa, kita baca tu, minta ke Allah. Jadi bagaimana nak berdepan dengan orang ni, insya-Allah kita akan sambung nanti. Besok kalau ada kesempatan kita akan sambung apakah perkara yang menyebabkan dengki ni. Kenapa kita jadi dengki ke orang sama Islam? Kenapa orang beriman dengki kita? Kita tujuan ni supaya kita nak buang dengki ni, sebut ni. Maka insya-Allah esok kita akan sambung kalau ada kesempatan sampai malam atau subuh. Tengoklah macam mana, insya-Allah kita ada kesempatan kita akan tengok macam mana dengki tu ada kat kita. Penyakit yang paling bahaya sekali selepas syirik ni dengki. Lepas syirik ni, benda yang besar ni dengki pada sesama kita ni, sehingga digambarkan akan menghakis amalan-amalan kita. InsyaAllah. Dan kemudian kita akan tutup kemudian bagaimana nak berdepan dengan orang dengki ni supaya selamat kita selamat, dia selamat, insya-Allah. Ini mengikut hadis Nabi SAW, mengikut Al-Quran, insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Tak maaf andanya apa yang saya sampaikan ni pokok adalah yang terasa ke sebagainya, ataupun mungkin tak sampai ke, perkataannya tak cukup baik ke, saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa yang saya nak sampaikan hanya sekadar perkara untuk mengingatkan diri kita sama-sama, termasuklah diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita tidak akan berpenyakit hati kita dan tidak akan dengki sesama kita, supaya kita bergabung. Jadi insya-Allah kita sambung nanti berkenaan mukmin yang dengki ni, dan kemudian kita akan tengok kesan dia pada jamaah mukminin, pada jamaah muslimin, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi alqulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fa'atik Allahumma rabitataha wa alimuddaha wa ahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa sharah suduraha bi faidil iman bik wa jamilit tawakkuli 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitna ala sya'ati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.